Semua nampak? Nampak. Alright, so who's with me today? I got Anis, I got Azlia Myra, I got Balkis, Cikgu ada Danish, Cikgu ada Jacinta, Jinshen, Jitendra, Joanna, Ilhan, Mustafa. Where is Ari yang sayang? Please text him. Ari, Chandralekha, Sarah and Taran. Okay, now listen. The class I cancelled yesterday because Ramai tak dapat datang. Remember, I supposed to replace your 2 classes. Betul kan? Hello? Betul. So 2 kelas tu lah cikgu nak buat on Thursday. So Thursday I was telling y'all 6:30 to 8. Ramai tak dapat datang. So next week can we do it dah? Boleh? Next coming 2 weeks kita akan habiskan. So that means next week Thursday 1 class, another Thursday 1 class. Why not teacher we put on the morning because we don't have school next week. We are having holidays. Oh, you all got school holidays ah? Yeah, so our morning is free, I guess. Okay, Most of us. okay. Maybe that's a good idea also. I can do it in the morning. Kalau Yeah, macam tu, school holiday but like Oh, yeah. stay at home je. 16 is a national, this one national day, correct or not? Yeah. Okay. Okay, ataupun apa kita buat any of the weekdays, not because normally Thursday kalau national public holidays, it's a hari Malaysia some more. So I will take a break. Kalau Monday, Tuesday, kalau morning you all okay next week? Sure, Monday, Tuesday busy je. Cannot. Apalah you orang semua. Monday, Tuesday busy. Friday free. Wednesday lah, Wednesday. Wednesday is the only day I don't have class, you know. That one also you all asking me class ah. Alah, can lah, sure. One day only. Aiyo. Okay lah. Can ah. So I do can. double class lah, habiskan. Can or not? So And kita mula What pukul, time? kita buat kelas pukul 10. Sure. Why? No, 11. Tak boleh. I got other classes, you know. How Lah, you, please lah. One, please lah, sure. apa ni? 10 too early lah. wake up lah. Oh, Sarah tak boleh on Wednesday. Wait, Jigo, what day? Wednesday, right? Wednesday, but Sarah tak boleh sayang. Okay, wait, see. Monday, okay, Tuesday memang tak boleh ya? Tuesday Tak morning. boleh. Morning can. Tak boleh. You kenapa tak boleh? Apa? You Sure, tidur kan? I got class lah, teacher, the whole day. Week. I have to make a video so. Ayo, sangat susah lah you orang. Thursday. Thursday morning pun tak boleh. Oh, Thursday is a public holiday. Nanti itu lagi satu nuisance. Ataupun Friday morning, boleh? Friday morning lah. Oh no, not Friday. Friday tak boleh. Can. What time is early morning for you? 10 o'clock sayang. Because I know you all takkan, saya pukul 7, 8 okay, tapi you orang takkan bangun. So saya takkan disturb you all. Also okay. 10 o'clock. Fine, Jigo. Fine. Boleh 10 o'clock? 10 to Boleh. Okay, semua boleh So kalau semua 10 to okay, what time, teacher? 10, what I'll do 10 until 11:30 one class, then we'll take 15 minutes break. After that kita akan sambung sampai pukul 1. Okay, then I'm done with the replacement class. Boleh? Yeah, then teacher must remember to do because like we have been like I don't know, dragging this replacement class for Yeah, for a long time. So this 10 tengah, best part dreaming. You shut up lah. I got so many excuses. Okay, now listen. Who can remind me? Okay, Joanna, can you remind me, sayang? You remind me on Thursday. Can or not? I remind you on Thursday that Friday got class. Yes, correct. Okay. All right, so you just remind me, then I will, Cikgu pun sometimes I'm busy with other classes, I will forget your class. So this Friday we are doing, not next Friday we are doing the class. Okay, boleh ya? All right, so let's finish up the 2 classes. Okay, nah kita masuk kepada DEB. Now, everybody's here, let's start. Anybody? Ari is missing, tengok ke siapa boleh text Ari, tanyakan kenapa he's not here in the class. I texted, but he hasn't replied yet. Okay, sayang. Thank you a lot. Now, teacher, yes, before sayang. you start, I want to tell
Just now I said the notes was not complete is bab 7. The bab 7, like the last two subtopics. Oh, bab 7 sayang. Okay. Yeah. Okay, 2 minutes. I will send now itself. Nanti cikgu lupa. Okay, bab 7. Okay, here you go. Joanna want to study lah. Not like you all so naughty fellas. People can ask why Joanna getting up so early. Okay, now. So Jinshan, do you see the notes, darling? Yeah, I see already. Thank you, teacher. Okay, very good. Check whether ada full nota tak. Joanne. Okay, sorry Joanne. Cikgu lupa. Okay, you know me. You are with me for a long time already. Okay, now let's do it from bab 8. Okay, now bab 8 ini sayang, kita nak belajar tentang bagaimana, because bab 7 ini kita nak membawa kepada kesejahteraan. So bab 8 kita nak membina sebuah negara. Ayah, again and again I'm doing that. Okay. Okay. Yeah, teacher, I checked. It's complete. Thank you, teacher. Complete Okay, okay. Hi Ari. Kenapa lambat masuk? Okay, now DEB kita nak jamin kesejahteraan kepada negara, and DEB adalah satu sistem yang telah diperkenalkan untuk membawa kepada kemajuan negara ke era yang lebih besar. So we are trying to membentuk satu dasar yang baru. Okay, now tengok kat sini. Nah 8.1 pembentukan dasar ekonomi baru DEB. Now DEB is started in the year of 1970. Ini adalah DEB, and it's actually 71 until 1990. So you see, kita punya tarikh ni ada kaitan satu. Okay, now before that, let me tell you what we are going to learn in this bab itself. Cikgu lupa tadi. Okay. Okay, any question? Gaduh saja Yoraka. Okay, now tengok sini. Everybody can see the screen? Boleh nampak? Nah, untuk bab 8 ini kita akan belajar dua bahagian. We are going to learn about DEB, dasar ekonomi baru. Wait, cikgu lupa nak record. Okay, already okay. Now, DEB, dasar ekonomi baru, dan juga kita akan belajar tentang DPN. Okay, DPN, not DEN. Okay. Alright. Now, DEB bermula pada tahun 1970 hinggalah 1990. Okay, 1990, this is kita punya DEB. Now, DPN, after DEB, it's continued by DPN. 1991 until tahun 2000, it was almost for 10 years. So, apakah itu DEB, DPN? DEB dan DPN adalah satu dasar government policy yang telah dilancarkan untuk membangunkan masyarakat. So, dalam bab ini kita akan lihat dua bahagian dalam kita punya DEB. Satu, kita akan lihat bagaimana dia punya matlamat, and juga kita akan lihat bagaimana dia punya sebab-sebab pembentukan DEB. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana perlaksanaan dia. How mereka laksanakan. Apakah dasar-dasar, apakah langkah-langkah yang telah diambil. So that's why they call it sebagai perlaksanaan, or you also can call it as langkah-langkah yang diambil di bawah kita punya DEB. Nah, kemudian DPN pun sama. Kita akan lihat dia punya matlamat ataupun sebab pembentukan dia, apakah strategi dia, and also kita akan lihat bagaimana langkah-langkah yang diambil di bawah kita punya DPN. Nah, kemudian finally kita akan lihat impak ataupun kesan daripada perlaksanaan kita punya DEB. Sama ada dia berjaya ataupun tidak. Boleh fahamkah apa yang kita nak belajar? Ari, are you there? Ari? Mustafa, are you there? Yo, cikgu, what's up? Okay, so what we are going to learn in this bab, sayang? DEB and DPN. Alright, so DEB dari tahun bila ke bila?
1970 to 1990, cikgu. Very good. After that DPN dari tahun bila ke bila sayang? 1991 to the year 2000. Very good. So dalam masa ini apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar matlamat dan sebab, langkah, sama juga DPN, matlamat dan sebab dan juga langkah. And finally 8.5 kita akan belajar kesan daripada pelaksanaan DEB dan juga kesan daripada pelaksanaan DPN. Faham children? Faham? Faham. Okay. Now I'm going to tell you bagaimana Cikgu? dasar. Yes sayang. What's DEB and DPN stand for again? DEB is dasar ekonomi negara, DPN is dasar pembangunan negara. All right, thank you. All right. Okay, now you see here, I'm going to tell you this short version of story. Bagaimana kita punya, okay. You see how we started our dasar pembangunan negara. Nah, bilakah kita mula? Nah, kita punya dasar negara ini telah pun bermula bila kita punya pemimpin-pemimpin negara menjadi pemerintah. Our local people, ya. Ini bermula selepas pilihan raya pertama. Our first election was 1955. This is our first election. So bila first election dijalankan, rancangan pembangunan negara telah dimulakan. And you see, our rancangan pembangunan negara is normally 5 years pada awalnya, because after 5 years kita ada satu pilihan raya. Correct or not? So that's why kita punya dasar pembangunan negara ini kita akan lihat macam ni. So yang ini kita tak belajar lah. Okay, that is I break it into bagaimana kita punya dasar di bawah Tengku Abdul Rahman, and then kita bawa Tun Razak, Tun Hussein On dan juga Tun Mahathir. Nah, anda boleh nampak the dasar pembangunan negara bermula lepas the first election. So dasar dia diperkenalkan pada tahun 1956 hingga 1960, dikenali sebagai rancangan Malaya pertama. After 5 years, dimulakan pula rancangan Malaya kedua. Okay, so that is 61 until 65. Nah, kemudian 1963 kita sudah ada penubuhan Malaysia. So that's why mereka kenali sebagai rancangan Malaysia pertama. Mereka memulakan rancangan Malaysia pertama dari tahun 1966 hingga 70. Now, what happened? You see, pada awalnya semua rancangan Malaysia they akan jalankan 5 tahun and they do the check and balance. So 5 years later they will check sama ada rancangan itu berjaya ataupun tidak. End of 1969 berlaku satu masalah yang besar iaitu 13 Mei. Okay, kita punya rusuhan kaum. So selaras dengan rusuhan kaum ini, apa yang berlaku adalah Tengku Abdul Rahman telah pun turun daripada takhta sebagai Perdana Menteri and mereka telah menubuhkan Mageran. Remember Mageran? So they form Mageran. No. Majlis Gerakan Negara, and Majlis Gerakan Negara kemudian mula melancarkan beberapa program. So mereka telah menubuhkan MAPEN. MAPEN adalah Majlis Perundingan Negara. MAPEN inilah yang membawa kepada pembentukan DEB dan mereka jugalah memulakan rukun negara kita. Nah, dalam masa inilah MAPEN telah merancang bagaimana nak bantu negara untuk membangun. So, mereka memulakan balik rancangan Malaysia ketiga. Rancangan Malaysia ketiga di bawah Tun Razak. And then after Tun Razak no more diganti dengan Tun Hussein On. After Tun Hussein On diganti pula dengan Tun Mahathir. So dia memang kita punya dasar ini memang berjalan, but they never do counter check 5 years. So they want to wait for 20 years. They said, let's do it, the DEB for 20 years and then only we check. Boleh faham? So that's why nama lain bagi DEB adalah Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama. Nama lain Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama Malaysia ataupun dikenali sebagai DEB. So DEB ini kita akan belajar apa yang telah dijalankan untuk membantu pembangunan negara. Boleh fahamkah? Can you all understand? Boleh. Okay, bagus. So Boleh. can Alright, so kita tengok yang ini tadi cikgu dah beritahu kepada anda. Okay. Alright, now 8.1 DEB. Nah, DEB dilaksanakan dalam tempoh 40 tahun bermula pada tahun 1970 hingga 1990. Nah, ia sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan juga perpaduan negara. So it also
never let go kita punya perpaduan. So ia sebagai satu rancangan untuk membangunkan ekonomi dan juga memupuk perpaduan, and dia dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun. So what is that here? Dia merangkumi this one, 4 rancangan. So dia merangkumi rancangan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, rancangan Malaysia keempat dan rancangan Malaysia ke-5. So that is DEB. Alright. So dia dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan. Ia bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, wilayah dan kawasan dalam wilayah yang sama. Boleh nampakkah? Can you all understand bahagian ini? Any question Faham. before Cikgu sambung? Children, ada apa-apa soalan? No, you Yeah. continue. Alright, very good. Okay, now kita masuk Teacher. kepada Teacher. yes sayang. What's social economy? Like kita punya social status lah sayang. Oh, okay. Okay, social economy adalah pembangunan kita punya social dan ekonomi dalam negara. Our status in our country. That means Okay. whether we are still in poor or we are progressing, we are maju, that is we identify our social economy based on our status. We're not progressing, right? Now because of Yeah. pandemic, we are stagnant a bit. Yeah. Of course. All right. Okay. But now- teacher, I want to ask. yes. So after they did like some stuff to fix the social economy antara kaum, did it work? No, sayang, it was working. It's only now we got a lot of problem. Zaman saya semua, we was doing very fine. That's why the patriotism among my generation and y'all are berbeza. Zaman saya, my father time, some of us, my father is very patriotic man. He work 3 days, 3 kerja, 4 pula dia akan menjadi PVR ataupun dia akan menjadi pasukan sukarela untuk mempertahankan negara. Because that patriotism was very strong because it was like equal, everybody is equal and everybody was fighting for the country. So that masalah tak ada 1970s, 90s, 80s all, kita punya, we were progressing sayang. Until 2000 only masalah mula timbul. The 20 years back only we are suffering. When the time I finished my university in 1998. So that time all we are doing excellent. And our country is well known for world. Everybody respect our country. When Mahathir go to Europe, Abang Kalai, yes, so how did the suffering start? then suffering in start Saudi? because of we got too many parties who are coming up with their agendas, and they are breaking people. There are too many agendas was sharpened up to get their votes and everything, and people was segregated according to that lah. If you ask me, until today, our unity is still there. Only there are stupid people sitting up there. They are just stirring the politics. If you I can't wait to see this country get worse. no, if we are stay strong together, it won't get worse. If we stay strong together, it might work. But society, the top that the people that control everything will ruin it day by It day. starts from house, sayang. Remember, I told you all, do you see your neighbor? Do you talk to your neighbor? Start from there. It's not easy to bring back. Mahathir, I'll tell you, Mahathir, the old man, everybody calling him, he bring his vision to up. Maybe he did one or two mistake lah, but his vision by the year of 2000, we must be recognized. Start from 1970, he actually take over the country in the years of 1982. So within 20 years, he managed to bring it. But the problem is, 22 years, yeah, 22 years. yeah, he managed to bring the country up. So only apa yang berlaku adalah there are people are still, you see, our politician is not working towards to the people. They are just working towards the party. You see, kita punya, see negara-negara luar like Indonesia, dia punya, do you know, dia punya pemimpin-pemimpin mereka, gaji mereka adalah dibayar only 3 kali ataupun 4 kali daripada pendapatan per kapita rakyat. Let's say rakyat mereka ya menerima gaji mereka lah 3,000, pemimpin mereka times 3 lah,
So they only can, it is according to their law, they have to be like that. Tetapi our country, we are paying them 12 to 10% or 15 to 50% salary of pendapatan per capita. So the poor people is not making money. Only certain people are making money. So don't go back and tell we are not united and everything. They already poisoned the masyarakat. If everybody is staying together, we will bring it back. It'll take time lah. It definitely will take time. But there are a lot of people are educated, they know. Some people are still, walaupun educated, mereka masih di bawah macam katak di bawah tempurung. Tetapi they are educated people. Educated people who knows. You talk, you listen to the pakar economy, you listen to the people where we are, there are a lot of lies pouring up and we are still believing the lies. Can you understand? So that is what you orang ni pelajar yang belajar, you know the things you have to fight, because another 20-30 years I won't be around. You are the one. It's your generation, for your kids. If you're going to let our country to be like this, end of the day, semua hantu raya and all the bodoh-bodoh akan duduk di atas politik, and then your masa depan anak lah akan hancur, bukan saya dah meninggal dah. Can you understand? Boleh faham? So you guys have to see when you are doing something, see betul ke apa yang dilakukan, ada tak? Kalau you dapati there's masalah, you have to wise out, you have to come out, go to the right channel and tell the people, then only everybody knows. There always must be have check and balance. Can you understand? Boleh faham? Hello, you all are letting me to talk politics in the class. So I don't want to talk about it. Okay, can I go back here? Sure, Yeah. sure. Okay, Cannot. DEB Oh, was. cannot. Whoa. Day, what is masalah dengan you? Apa? Don't know, Syed Mustafa always like this. No. I'm just listening to what he said first. What is that, sayang? It's okay, never mind, cikgu. Just go. So you see, will be no more. So that's why you see, dalam masa when we are talking about 1950s and everything, pemimpin kita, when they go up and talk, everybody will listen to them, and everybody will have the motivational, the rhetoric talk and everything. People are too influenced now. Any pemimpin naik atas cakap, what we see, when lah this fella nak habiskan. Start from school. Correct or not? Bila you punya cikgu guru besar cakap pun, ni orang tunggu lemah bila lah cikgu guru besar nak habis ni. Because our mind is already set that don't listen to people good things. We only look and kita hanya tengok kepada yang tak betul. That's all. So you have to change it lah. Saya tak boleh buat apa-apa. Only masa depan you orang, you have to change it. So hope daripada anda ni, you sedar and then sense things. Mana yang betul, you think, don't be too emotional. Nowadays, our masyarakat is too emotional. Emotional is the one buying everybody. Saya tak kisah kepada pelajar yang berpelajaran. Saya kisah kepada pelajar yang tidak berpendidikan. So they are the one is the ticket for so many political people to downgrade us. And that's why you see, how is our education system? Our education system going to drain. We have to bring it back together. So you all lah, masa depan negara, you orang lah buat apa you orang nak buat. Saya dah semakin tua, rambut pun sudah beruban. Betul kan? Color. I will try my level best. Yeah, I'm installing the natural patriotism towards the country and everything. I'm doing my part. But you have to, another 20 years, you all are leaving the country. You all come back and fight back for the country. Kalau kita semua ramai pelajar, it can be Chinese, it can be Malays, it can be Indians, ramai. You see the doctors, so many of them, they are going back. They don't want to stay in Malaysia. They want to go back because of this protest. Do you know the protest? Yang ramai keluar banyak-banyak. They were not given. Was it the one on Merdeka Day? Before that, sayang. Oh, before. Okay. So the doctors are leaving Malaysia. But kalau semua keluar daripada Malaysia, siapa akan jaga kita? All the foreigners, Indonesian, Nepali akan bekerja di sini. Do you want that? We will be a poorest country in the world again. Next PM. We hope so lah. I tak boleh nak janji apa-apa. Saya takkan because saya tak boleh janji apa-apa lah. Now I cannot say anything because too many things. Okay, I want people to see. The thing only akan berubah kalau people boleh nampak masa depan mereka.
Now we are doing too many emotion because we are too much of emotion. We are not thinking correctly. The diversion of our this one, you see, one of the, kita tak sedar ya, surrounding kita ni masalah pencemaran sangat tinggi. Hari tu kepala Gunung Jerai. Gunung Jerai is a very big mistake they have done. You know, right? Issue Gunung Jerai. Ya, What is the tahu, biggest tahu. mistake? That was that The Gunung Jerai adalah kita punya tulang belakang negara, sayang. You know what is tulang belakang negara? It's in Banjaran Titiwangsa. So if ecosystem kat situ tak stable, it will be a very, very bad luck to the Kedah government. And also, yes, and also for Penang government. And recently they want to start in Selangor, but everybody, PH and everybody was fighting for it. They say we cannot do the project. Because so many privatized people are coming inside and they're just selling it to the rich people so that they can make money. So they must have somebody lah, because for your future, it's not for me. For your future, another 50 years, saya sudah 45 tahun. Another 20 years, another 30 years, I'm gone already. Y'all are still 17, 18 years old. So masa depan you orang. So you have to think carefully before you make any decision. That's all I can teach you. Alright, boleh faham? Can ah? Okay, kita tengok DEB sayang. Okay, DEB, Majlis Perundangan Negara, MAPEN, telah ditubuhkan pada Januari 1970. You boleh nampak when you read kita punya dasar DEB dan BPN, you boleh nampak within the 20 years, how is the progress of our Malaysia. Now we are going to see. Okay. Puan Kala is immortal. Okay, thank you sayang. Where got immortal, sekarang pun sudah tua. Okay, now, so MAPEN ataupun Majlis Perundingan Negara, mereka bertujuan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan juga integrasi nasional dalam memupuk identiti kebangsaan dan juga dalam kalangan rakyat. Now, kita tengok hasilnya, terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara telah diamanahkan untuk merancang DEB. Antara pakar yang penting, kita ada Dr. Rais Saniman daripada Malaysia, kita ada Dr. Jas Falan daripada Norway, and kita ada Dr. Jack Parkinson daripada Britain. So this was the mesyuarat yang mereka adakan untuk membentuk kita punya DEB. So anda boleh nampak Tengku Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, memberikan penerangan berkaitan dengan DEB. So now we are going to see here. Okay. Alright guys, see here. Now, ini adalah matlamat DEB. Matlamat asal DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi serambang dua mata. Strategi serambang dua mata, you use one but you gain two. That is serambang dua mata. Alright. So matlamat asal dia, kita nak lakukan mencapai perpaduan dengan kesejahteraan kaum. So you want to get two by doing one thing. So kita menggunakan beberapa strategi. Nah, strategi yang dibuat adalah untuk satu, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. So cikgu ulang balik, matlamat DEB mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi serambang dua mata. Now, what is the strategi yang mereka gunakan? Satu, mereka ingin membasmi kemiskinan. Nah, membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan juga memperbanyakkan peluang pekerjaan. You see, people are miskin because mereka punya pendapatan low and also mereka tak ada peluang pekerjaan. So kalau kerajaan boleh menambahkan peluang pekerjaan kepada rakyat, people got work, do they have problem with their kemiskinan? Kalau kita sudah ada banyak kerja and kerja ini diambil oleh pekerja-pekerja tempatan, mereka juga dapat menambahkan pendapatan. So bila dapat menambahkan pendapatan, kita boleh membasmi kemiskinan. Can understand? Boleh faham? Boleh. Alright. Nombor dua, strategi yang kedua adalah menyusun semula masyarakat. You see, in the years of 1970,
Apa yang berlaku adalah masyarakat was categorized according to the fungsi ekonomi. Chinese are rich. They are the peniaga. They are the pelombong. Melayu adalah miskin kerana mereka adalah petani. And Indian pula mereka miskin because mereka bekerja di ladang. So every kaum ada dia punya fungsi ekonomi. Chinese are the pelombong. Malays ada petani, Indian adalah penurik getah. So that is pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. We want to break this one. Kita tak nak kita punya pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. So beberapa isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula telah dilakukan melalui DEB. So what are the major problem yang kita hadapi adalah kita ada 4 isu sosioekonomi yang berkaitan dengan negara. 4 isu sosioekonomi yang menyebabkan masyarakat berpecah belah ataupun masyarakat tidak bersatu. 1, wujud jurang sosioekonomi antara masyarakat Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Bukan Bumiputra is more richer than the Bumiputra. Why? Second, wujud juga jurang sosioekonomi antara masyarakat di pantai timur dengan pantai barat. You can see Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor punya barat is more maju compared to the negeri-negeri di pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, and Pahang, and also they are poor. So wujud masalah ini. And then wujud juga masalah di antara masyarakat desa. Desa means rural area and also urban area. So masih ada masalah di antara desa dengan bandar and also wujud masalah ataupun sosioekonomi antara negeri. Ada negeri yang miskin, ada negeri yang kaya. Negeri miskin ni kita ada Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak. So ini adalah masalah-masalah yang telah menjadi isu sosioekonomi negara. Boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. So saya nak anda tengok kat sini. Hope everybody boleh faham ya. Okay. Sohil boleh faham? Sohil Kumar. Yes, teacher. Okay, alright. So DEB dijalankan. So anda boleh nampak DEB daripada tahun 1971 sehingga 1990. And DEB ini matlamat dia adalah untuk mencapai perpaduan dan juga untuk menjamin kesejahteraan kaum. Nah, strategi yang digunakan adalah kita ingin membasmi kemiskinan dan juga kita ingin menyusun semula masyarakat. How kita membasmi kemiskinan? Kita menambahkan pendapatan dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. So when they have more job and dia punya pendapatan akan bertambah. Okay. Now, kemudian kita tengok kat sini menyusun semula masyarakat. Just now I told you, kita tidak mahu ataupun mahu menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. So this was the strategy. So 4 isu yang kita lihat tadi, there are 4 isu. Wujudnya jurang sosioekonomi. Jurang sosioekonomi antara Bumiputra dengan bukan Bumiputra. Jurang sosioekonomi antara masyarakat di pantai barat dengan pantai timur. Masyarakat bandar dengan desa. And also jurang sosioekonomi antara negeri. So selaras dengan itu di bawah DEB, kita ada 8 langkah yang telah diambil. Langkah yang pertama, usaha dalam meningkatkan taraf hidup. Langkah yang kedua, kita ada rancangan buku hijau. Rancangan yang ketiga, menubuhkan agensi-agensi untuk membantu masyarakat. Langkah yang keempat, kita ada penubuhan Felda. Dan kita ada pembangunan wilayah-wilayah baru di bawah UDA. Kita ada Kejora, Kedara, Kesedar dan sebagainya. Kita juga memberikan pemilikan saham kepada Bumiputra. Started to have them to share market and everything. And pembentukan IKS, industri kecil dan sederhana, so that the normal people also boleh terlibat dalam perniagaan dan juga perdagangan. And finally, kita ingin membentuk penduduk tenaga mahir, pendidikan tenaga kerja mahir. So these are the 8 langkah. Any question? Can I start? Can, Cik, can. Can, alright. Alright.
So anda boleh nampak. So tadi cikgu dah beritahu yang ini strategi dia, matlamat dia mencapai perpaduan dan kesejahteraan, strategi membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, dan kita ada 4 jurang ekonomi. Now, there's one question, ini adalah soalan daripada cikgu-cikgu negeri lain ya. Now, soalan dia, mengapakah kerajaan berusaha mengurangkan jurang sosioekonomi antara penduduk dengan kawasan di negara kita? Markah yang diperuntukkan adalah 8 markah. So cikgu ulang, soalan dia, mengapakah kerajaan berusaha mengurangkan jurang sosioekonomi antara penduduk dengan kawasan? Nah, 1, memastikan keadilan sosioekonomi semua lapisan masyarakat. Nombor 2, setiap lapisan masyarakat menikmati kemakmuran negara tanpa disisihkan. Nombor 4, penduduk yang tinggal sama ada di bandar atau pedalaman mendapat kemudahan yang sama rata. Alright, contohnya kita menyediakan kemudahan kesihatan, ada kemudahan pendidikan dan juga perhubungan. And also memastikan rakyat negara ini menikmati harus pembangunan selari dengan peredaran zaman, memastikan tidak timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum dan juga wilayah, membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara adil dan menjamin masalah persefahaman. Menjamin perasaan persefahaman yang kuat tanpa ada sikap prasangka. So ini adalah usaha kerajaan dalam mengurangkan jurang sosioekonomi antara penduduk dan juga kawasan. Boleh faham, children? Any question? No, Cik. No, okay, kita tengok soalan yang berikutnya. We are going down to DEB. Okay. Nah, so again, anda boleh nampak 8.2 pelaksanaan DEB. Pelbagai pendekatan telah digunakan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. So kita ada lebih kurang 8 langkah telah diambil. 1, meningkatkan taraf hidup. Nombor 2, pelancaran rancangan buku hijau. Nombor 3, peranan agensi kerajaan. Nombor 4, kita ada rancangan Felda. Nombor 5, kita ada pembangunan wilayah. Nombor 6, kita ada pemilikan modal saham. Nombor 7, kita ada pengenalan IKS. Dan nombor 8, kita ada pendidikan tenaga kerja mahir. So ini adalah langkah-langkah yang telah diambil untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dalam negara kita. So we see the first one, meningkatkan taraf hidup masyarakat. So apabila kita kata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kita sasarkan kepada 2 group of penduduk, because penduduk miskin ini bukan hanya di kawasan luar bandar. We do have penduduk yang miskin di kawasan bandar juga. So they target 2 group also. 1, penduduk di luar bandar, lagi 1 they target penduduk di bandar. So penduduk di luar bandar ini, kita lihat yang miskin ini adalah golongan petani, golongan pekebun, getah kelapa, nelayan dan juga penduduk kampung baru. So apabila kita lihat petani-petani ini, mereka menghadapi banyak kesukaran dan sebagainya, kerajaan telah melancarkan satu gerakan yang dikenali sebagai gerakan koperasi. Like your school, we got koperasi in school, right? Ada tak ada? No more already bankrupt. Cikgu, Bankrupt. it's closed already, Cikgu. Nobody goes to it anymore. Why sayang? Because school's closed, Cikgu. Huh? Because school's closed, Cikgu. Oh, not now. I'm asking from last time. Do they have koperasi Open ada the kan? Shopee page, but nobody's buying from the Shopee page. Yes. Oh, nowadays, okay. Okay, you see, koperasi ini is like, because koperasi ini peranan dia adalah untuk membantu ahli-ahli. Zaman dahulu,
kita punya rakyat kita ni sangat miskin. They only wait for the salary of the month. So end of the month only. So, dia dapat RM100, RM100 itu dia kena guna habis, tunggu sampai gaji baru dia boleh belikan. So dia is like kais pagi makan pagi, kais petang. That is very poor. Alright. So pada masa inilah kita ada they started koperasi. So koperasi means all the petani will be joining. All the petani will be joining koperasi petani. All the peladang will be joining the koperasi peladang. All the nelayan, they will have koperasi nelayan. So what will happen? When you buy things from the kedai koperasi, the price will be lesser. Because why? You are a member and a member ni dapat discount. Boleh faham sayang? Can understand? Even kedai koperasi, you orang pun kena dapat discount because you orang adalah member and you pay for the koperasi. Do you know about that? You are paying the Same price only lah, Cik. apa sayang? Sama je price. Sepatutnya mereka kena berikan yang what we say, mereka kena berikan this one. Mereka kena berikan diskaun kepada anda. Boleh faham? Can understand? Boleh? Okay, now, so program ini usaha pembangunan melalui rancangan gerakan koperasi. Nah, kita ada apa yang mereka buat melalui koperasi? Mereka melakukan penerokaan tanah baru, mereka memberikan bantuan peralatan, mereka juga memberi khidmat nasihat, mereka juga memberi subsidi benih baja, mereka juga memberi bantuan kemudahan, pemasaran dan juga pusat kemajuan peladang. Ini semua koperasi yang buat dan mereka lah yang membantu. So ini terutamanya kepada masyarakat luar bandar. Nah, bagaimana pula masyarakat bandar? Now, even though you are in bandar, you masih miskin. Penduduk miskin tu ada. Why? Satu, mereka punya pendapatan rendah dan mereka juga menghadapi masalah perumahan. Right? So they cannot buy, they are renting and rental is very high and everything. So this is the masalah. And now we are back to here. Kita ada masalah ni kembali. Penduduk kita pendapatan semakin rendah and masalah perumahan is very high in Malaysia already now. Alright. Now, so apa yang kerajaan buat? That means 1970s. So tindakan kepada masyarakat bandar adalah mereka telah memajukan perindustrian. They open up a lot of companies, factories and everything. And perniagaan yang membuka peluang pekerjaan and also meningkatkan pendapatan golongan miskin. So this is kepada masyarakat pendapatan rendah. They buka lebih banyak syarikat-syarikat, companies and everything. So dengan ini, ia memberi peluang kepada pekerjaan and secara tidak langsung mereka dapat meningkatkan pendapatan. Kepada masalah perumahan, kerajaan telah menyediakan kemudahan asas, ada pendidikan, ada air, jalan raya, beasiswa, ada juga makanan tambahan kanak-kanak, ada program rumah murah dan sebagainya. So ini adalah bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Satu, kita sasarkan kepada penduduk luar bandar. Lagi satu, kita sasarkan kepada penduduk bandar. Can understand? Boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. Okay, now kita tengok second one. Kita ada program buku hijau. Nah, apa itu rancangan buku hijau? Okay, nah buku hijau sayang, now pada masa ini, we were depending too much of import makanan daripada luar. And then you can see, and zaman masa ini, you ask your parents, they know a lot of canned food. Right? We got a lot of canned food from outside, buah-buahan daripada luar and everything. So we was thinking, Perdana Menteri kita pada masa tu, Abdul Razak was thinking, why not kita buat sendiri, ia secara tidak langsung akan menambahkan pendapatan rakyat and pengeluaran makanan yang cukup ini dapat mencukupkan keperluan negara. So itu adalah rancangan buku hijau. Okay, buku hijau dilancarkan oleh Tun Razak Hussein pada 20 Disember 1974. Matlamat dia untuk menambahkan pendapatan rakyat and pengeluaran makanan dan juga mencukupi. Okay, Ken. Alright, now tindakan yang diambil, penggunaan, so what they want to do? Okay sayang, Ken. Nah, penggunaan tanah sepenuhnya. So they want to use the tanah secara optimum dan secara maksimum, tiada pembaziran sumber. Mereka juga mengusahakan tanaman jangka pendek.
melakukan perkebunan berkelompok, melakukan penternakan dan melakukan pemasaran yang baik. Boleh faham? Can you all understand? So, rancangan buku Boleh. hijau kita dah lihat. Matlamat dia adalah untuk menambahkan pendapatan, mengeluarkan bahan makanan yang cukup untuk keperluan negara. So, tindakan yang kita buat adalah penggunaan tanah yang secukupnya, mengusahakan tanaman jangka pendek, melakukan perkebunan kelompok dan penternakan, dan kita juga lakukan pemasaran yang baik. Boleh faham sayang? Anybody? Can you all understand? Boleh faham ah? Boleh. Okey, bagus. Nah, yang ini soalan ni anda boleh nampak kat sini. Wajarkah kerajaan melancarkan semula kempen buku hijau pada masa sekarang? Good question. So, wajar tak kita lancarkan sayang? I'm asking you all, tell me. Wajar ataupun tidak wajar? Wajar. Wajar. Why? Why? Don't need to see in the text. You all tell me, ada tak wajar? Because we still need food. Wajar, wajar. Wajar. Okay, you must have this one sayang. You must have the reason what? Jinshan, you have any Supaya- reason sayang? To menjana more pendapatan, Okay, very good. Lagi? Supaya rakyat tidak and belenggu also kemiskinan. don't rely on importation, import goods. Very good. Ilhan, what do you say? Supaya rakyat tidak terbelenggu dengan kemiskinan. Alright, supaya tidak belenggu dengan kemiskinan. Okay, so Teacher, that is your answers. Now you see, yes. Anybody? Yes, Teacher, Jessica? Yes, so sayang. buku hijau focuses on food source and financial status. Yes, sayang. Betul. Correct. Okay. Alright. Okay, now, so wajarkah kita lancarkan? Adalah wajar. Okay, kerana kita tidak lagi perlu bergantung sumber makanan daripada luar negara, and kos import makanan daripada import juga dapat dikurangkan. Pengaliran mata wang negara juga dapat disekat. Kewangan yang dijimatkan ini dapat disalurkan untuk program pembangunan dalam negara. Kerajaan juga boleh menyediakan pelbagai kemudahan, memberi subsidi benih dan juga maja. Dan pada masa yang sama, penduduk tempatan juga boleh menghasilkan makanan bagi kegunaan sendiri. Nah, hasil lebihan juga dapat dipasarkan, dijual. So ini boleh digunakan untuk memperoleh pendapatan, membasmi kemiskinan dan seterusnya meningkatkan taraf hidup. Faham children? Can? Okay, now kita lihat kepada ayah. Okay. Alright, so cikgu tersilap satu. Wait sekejap. Here. Teacher, for the rancangan buku hijau, Hmm. they use the book as a reference only, is it? No, buku hijau is not a book sayang. It's they call it as a buku hijau. Can you understand? The program was called as buku hijau. Oh, Buku hijau means menjadikan bumi kita hijau. Kita tanam tanaman. it's just like anjuran only lah. Anjuran like kita nak green lah, green. Ya, iyalah. Green program lah in our country. That's why buku hijau. Can you understand? Can I? Yeah. Okay, now kita lihat kepada third one, langkah yang berikutnya adalah penubuhan atau peranan agensi kerajaan. Nah, beberapa agensi kerajaan telah dibantu untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan dan membuka peluang yang lebih banyak kepada semua kaum. So anda boleh nampak government already come out with beberapa program untuk membantu masyarakat miskin, dan mereka telah menubuhkan beberapa badan ataupun lembaga-lembaga atau agensi. Satu, kita ada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Nombor dua, kita ada Lembaga Padi dan Negara, Beras dan Padi Negara, Lembaga Padi Negara, this one. Dan kita ada Lembaga Pertubuhan Peladang untuk membantu peladang, dan kita ada Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil, perusahaan RISDA. So ini adalah agensi-agensi yang telah ditubuhkan untuk menambahkan pendapatan rakyat.
So we see here the huraian dia. Okay. So pada tahun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah dilancarkan pada 1971. Dia punya peranan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodernkan industri perikanan. Nombor 2, kita ada LPN, Lembaga Beras dan Padi Negara 1971, bertujuan untuk menyelia sektor padi dan beras dan memastikan stabil harga padi ataupun beras. And in the year of 1994, nama dia ditukar kepada Beras Nasional ataupun Bernas. Kemudian kita ada LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang 1973 untuk membantu pekebun kecil, petani, peladang dalam koperasi. And finally kita ada RISDA ditubuhkan. RISDA ni kita tubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Can you all understand? Boleh faham? So we are doing about the agency. Give me 2 minutes, cikgu minum air sekejap. Okay, now kita tengok yang ini. Okay. Semua nampak? Nampak. Alright. So DEB, kita punya the first one adalah kita ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat. So kita fokuskan kepada dua. Satu, kita fokuskan kepada masyarakat luar bandar. Lagi satu, kita fokuskan kepada masyarakat bandar. Nah, apabila kita lihat kepada masyarakat luar bandar, kita fokuskan kepada petani, kita juga fokuskan kepada pekebun getah, kelapa dan juga nelayan. Nah, tindakan yang diambil adalah mewujudkan gerakan koperasi. Alright? Gerakan koperasi ini membantu untuk meneroka tanah baru, membantu memberi bantuan peralatan, memberi khidmat nasihat, memberikan subsidi dalam bentuk baja, benih dan sebagainya, and also memberikan kemudahan kredit. Nah, kemudian untuk masyarakat bandar pula, fokus kepada masyarakat yang berpendapatan rendah dan masalah perumahan. So untuk mengatasi masalah yang pertama ini, mereka telah mewujudkan kawasan perindustrian dan juga memberi peluang pekerjaan. Okay, perindustrian dan juga perniagaan. So ini telah mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang menghadapi masalah perumahan pula, disediakan segala kemudahan asas, ada juga program rumah murah, ada juga bantuan dalam pendidikan dan sebagainya. Like me all, I category B40 last time. Memang because my father is school gardener. So zaman cikgu when I go to school in the year of, ini semua adalah program di bawah Mahathir. He really did it. Tapi now I don't know lah. Pada zaman itu he really did it. So in the years of 1982 bila cikgu masuk sekolah when I'm in standard 1 until standard 6, morning breakfast is given by government kepada pelajar-pelajar yang datang daripada B40 group. So breakfast itu very good breakfast, not like today they giving nasi lemak and everything. We were given a Milo and then kita akan diberikan dengan buah-buahan, and kita ada makanan biscuit. Ini semua diberikan untuk mengelakkan. So nasi lemak is only small pack of nasi lemak. Tak ada ayam satu ketul and everything, tak ada semua. Nasi lemak small pack because dia orang tak nak kita makan banyak nasi dan sebagainya. It was very good. The food, kalau ada mesti ada satu buah. They give us one buah, they give water, and also they will give us the healthy food lah. They were doing like that. That is makanan. Okay, it's actually supposed to start under PH, kemudian semua berubah, and now they are not doing anything. Okay, it's supposed they already planned bila they take it PH take over, they actually Mazli Malik, he already planned untuk menyediakan makanan. Program itu dibangkitkan kembali. But people, there are some people going against it lah, nonsense. But you don't know, you ada duit, you know how many kids going to school tanpa breakfast? Do you guys know that? Even you all lah, walaupun you orang tak bukannya kaya, bukannya miskin, tapi ramai you orang tak makan, correct or not? But there you see Anis.
So there are so many people. So that program all is very, very helpful. I still remember we will be like, my mother will be, oh, thank God lah, we have this program because they don't need to worry. My parents don't need to worry about our breakfast. When we go there by 7 o'clock, the breakfast is, because why kita orang makan malam pun lambat sayang, kita have to run to school. Oh, skip my breakfast. Okay. Okay. Now, so that is very, very good thing. Because zaman dulu kita makan lunch, dinner kita pukul 8 sudah habis sayang. Bukan masa sekarang. Sekarang mama shop lah, 10 o'clock lah. No. Last time by 7, 8, we all eat our dinner ready. So the next morning until 8 o'clock, kita tak ada kita punya makanan. So government will sediakan breakfast and then we actually very good last time the program. Alright. So yang ini just now cikgu ulang balik, rancangan buku hijau dilancarkan oleh Tun Razak. Matlamat dia adalah untuk meningkatkan pendapatan and also memastikan kita punya pengeluaran makanan yang cukup. Nah, tindakan yang telah dibuat, kita ada penggunaan tanah secara sepenuhnya, kita ada tanaman jangka pendek. Nah, apa itu jangka pendek? As I told you see, kita fokus kepada tanaman yang jangka panjang, getah, kelapa sawit and everything. Getah ni will take at least 10 to 15 years untuk mengeluarkan hasil. Kelapa sawit 13 to 15 years. So what they want to do another 10 years or 15 years they while waiting. So mereka tanam tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang or anything. Alright? And also melakukan perkebunan secara kelompok. Satu kampung ni ditanam kacang, lagi satu ditanam jagung, lagi satu ditanam buah-buahan. So it's like helping each other, which the food are still on the market every time. And then kita ada penternakan. So mereka menternak lembu, kambing, ada belut, ada hasil penternakan yang lain. And also membantu dari aspek pemasaran and ada projek-projek kecil yang telah dijalankan. Nah, kemudian kita lihat number 3. Kita lihat tentang agensi kerajaan. So agensi kerajaan juga telah dilancarkan di bawah DEB untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga mewujudkan peluang pekerjaan. Antara agensi kita ada LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LPN, Lembaga Beras dan Padi Nasional Negara, LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, RISDA, Lembaga Pertubuhan untuk Pekebun Kecil Getah ya. Now, LKIM pada tahun 1971, matlamat dia adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan juga adalah untuk memodernkan industri ikan. Pada tahun 1971 pula, kita ada selia sektor padi dan beras menjadikan harga padi lebih stabil. And nama dia ditukar kepada Bernas pada tahun 1994. LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang pada 1973, ia membantu pekebun dan juga peladang dalam kegiatan koperasi. Tadi cikgu dah ajar apa itu koperasi kan? Nah, kemudian kita tengok RISDA pula. Nah, RISDA diwujudkan pada tahun 1973. Dia adalah untuk melakukan penyelidikan dan juga penanaman semula getah. Guys, sometimes I forget. Please remind your friends to join the class. Kalau dia orang skip tu, I got so many students. I cannot identify siapa yang ada, siapa yang tak ada and everything. Please you check. Kalau you orang punya kawan tak ada, please ask them to come. Can you all understand so far? Boleh faham? Bahagian ini boleh faham? Boleh. Alright. Okay, Ari, no problem saya. I know you already in the class already, no worries. Okay, now kita masuk kepada rancangan keempat, iaitu rancangan yang dikenali sebagai kita punya FELDA. Kita tengok sini. Now. Alright. So here, you know what is FELDA kan? Tanah. FELDA adalah kawasan, you can say it is like a kampung baru yang wujud pada zaman dahulu. That is FELDA.
what they do, they will identify petani-petani yang miskin and everything, and penduduk kawasan luar bandar yang miskin, they will be given 10 acres of land. Like I told you, like Soekarno yang buat, sama juga kita buat kat sini. Okay, kita juga memberi 10 ekor tanah untuk ditanam dengan getah dan kelapa sawit. They started earlier. We was in the years of 1970s, ya. Now, Felda, kita ada pembukaan tanah baru. So kita ada pembukaan tanah baru untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda baru yang dibangunkan. So di situ apa yang berlaku, penduduk ini diberi tanah seluas 10 hektar untuk diusahakan dengan tanaman getah dan kelapa sawit. Mereka juga disediakan rumah kediaman. Okey, mereka juga sediakan kepada mereka rumah kediaman. Ada juga kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan, dan ada koperasi Felda dapat mengubah taraf hidup mereka. And Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baru untuk pertanian. Di Sabah, kita ada kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah. Mereka telah membawa masuk pembukaan Felda Sahabat, ya, Felda Sahabat di Lahad Datu dan juga Felda Umas di Tawau. Kemudian di Sabah Sarawak pula, Felda mengadakan kerjasama melalui Sarawak Land Consolidation and also Rehabilitation Authorities, iaitu SALCRA, membuka ladang kelapa sawit. So skim Felda ini tidak hanya dihaskan kepada membantu Bumiputera, kaum Cina dan India juga diberi peluang untuk Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa Felda yang menerima peneroka daripada pelbagai kaum. Kita ada Felda Lura Belut, faham? Felda Keranting, faham? Dan juga Felda Sendayan Negeri 9. Alright, so cikgu ulang balik. Kita sedang belajar tentang Felda. Felda juga dikenali sebagai Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dan Pembangunan Tanah. Nah, dia punya tugas adalah pembukaan tanah baru untuk pertanian dilakukan secara teratur. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda. And penduduk ini diberi tanah seluas 10 ekar untuk tanaman getah dan kelapa sawit. Mereka disediakan rumah kediaman. Ada juga kemudahan lain disediakan seperti kita ada klinik, kita ada sekolah, kita ada pengangkutan, koperasi Felda untuk mengubah taraf hidup mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka tanah baru untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan kita punya Felda Wilayah Sahabat ataupun di Lahad Datu dan juga Felda Umas di Tawau. Di Sarawak, Felda menjalankan kerjasama melalui Sarawak Land Consolidation and also Rehabilitation Authorities, SALCRA, untuk membuka ladang kelapa sawit. Skim peneroka Felda tidak hanya dihaskan untuk membantu benua Bumiputera kaum Cina dan India, ia juga membuka peluang kepada mereka. 3 kawasan, Felda Lura Belut, faham? Felda Kerantut, Pahang, dan juga Felda Sendayan Negeri 9. 3 kawasan, ya. So now kita tengok yang ini. Nampak kan? So we are learning about Felda. Nah, apakah itu Felda? Nah, Felda, okay, this is Felda. Nah, Felda adalah pembukaan tanah baru. So kita buka tanah baru. Nah, apa yang berlaku? They identify penduduk luar bandar yang miskin, and penduduk ini dipindahkan ke kawasan Felda. Mereka diberi 10 ekar tanah untuk penanaman getah dan juga kelapa sawit. Mereka juga diberi rumah kediaman dan juga disediakan lagi-lagi kemudahan, dan mereka juga ada koperasi Felda untuk membantu. Nah, Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri dalam pembukaan tanah baru. So they also work together with kerajaan negeri. Contohnya kita ada di Sabah. Nah, Sabah ini kita ada Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah. Mereka telah membuka Felda Wilayah
sahabat di Lahad Datu dan juga kita ada UMAS. Nah, kemudian Sarawak ini Felda bekerja sama dengan Sarawak Land Conservation and also Rehabilitation untuk penanaman kelapa sawit. So Felda ini bukan hanya berfokus kepada penduduk Bumiputera, ia juga berfokus kepada penduduk yang berbilang kaum. Kita ada 3 Felda lain yang dibuka. Satu adalah Felda Lura Belot Pahang. Nombor 2 Felda Kerantung Pahang. Dan nombor 3 kita ada Felda Sendayan Negeri 9. Boleh fahamkah? Any question? Sebelum cikgu sambung, ada apa-apa soalan? Sudah tidur? Wait, so Felda, if I'm remembering right, Felda just bukas the tanah for the people orang miskin. Yes, sayang. They will, Okay. the penduduk got it. miskin ini, they will be given 10 acres as land, and then pada masa inilah mereka akan diberi baja, subsidi and everything. Other body will come and help them lah. Can understand? They open up this one and they need any help, the other agency will come and help them. Untuk membuka tanah, untuk mereka punya baja and everything. So to bring these people up. Boleh faham, darling? Boleh. Okay, bagus. Now, mentor book please. Okay, Aren't you jadi sending time one to dia me, Puan 7:30. Kalai? Apa sayang? Aren't you sending a mentor book to me? Oh yeah. Not mentor book or bekam book? Oh, bekam, my bad. Ah, Oh, yeah. okay. My bad. Bekam book sayang. I only Teacher, send. I also forgot to remind you. Yes, Dinesh, and I know Dinesh and Mufti and another one who's supposed to I send. Anybody from our class? Siapa yang cikgu ada lagi seekor? And the 3 of you. Okay, cikgu dah hantar tadi aja cikgu. I'm very sorry. By tomorrow or day after tomorrow, you'll be getting the books ready. Okay, Myra. Okay, I'll send you the money tomorrow. No, it's okay. You can bank into me together with your this one. No problem. Oh, okay. Okay. Now, shall we do it this one? This question together. Oh, okay, Sohil. Okay, darling. Bye-bye. Take care. Stay safe. Okay. No worries, Ayah. Take care. All right. Where you're going? Take care. Please take care. Okay. Now, number 1. Boleh kita mula, sayang? Ari, first question, sayang. Teacher, sorry, what page? What Page book? 89, sayang. Buku mentor. Okay, take care. Boleh faham? Okay, any question, Dali? Teacher, which mentor book, Teacher? Mentor book, sayang, from 5 here. Okay. Sekejap. 89. 89, huh? Okay. Alright. Okay, first question, Ari. Read it for me, sayang. Jadual berikut berkaitan dengan pembentukan dasar ekonomi baru. Apakah tujuan dasar tersebut dirangka? Why? What do you all think? Very good, Ilhan. Betul. What's the answer? Ari, why kita buat DEB, sayang? Untuk memantapkan kecepatan pentadbiran. No, sayang. DEB dasar ekonomi baru. Dasar SD. ekonomi baru adalah untuk apa? Sosioekonomi. Yes. So, which is the answer? SD, Teacher. Yes. Ari, are you okay? Sorry, Teacher. It's okay. Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Okay, Mustafa, number 2. Majlis Perundingan Negara MAPEN telah ditubuhkan pada Januari 1970. Apakah kesan daripada pembentukan badan tersebut? Let's see. Mapin. B. B. Yes, correct, sayang. Mapin telah membawa kepada pembentukan DEB. Mapin buat 2. Satu dia buat DEB, lagi satu dia bentuk rukun negara sebagai identiti negara. Okay, number 3, Joanna. Dasar ekonomi baru DEB dibentuk untuk mencapai matlamat melalui strategi serampang 2 mata. Apakah matlamat tersebut? Is it B? No, sayang.
A. Strategi 2 mata, kita nak buat apa? Kita nak buat pembangunan dan juga perpaduan masyarakat. Correct or not? Yeah, correct. So which is the answer? I guess A. No. Serious? B sayang. B. Kita ingin menjamin kesejahteraan kaum dan juga membentuk perpaduan. Wait, So what did I say just now? yes, okay, my mistake. Okay, number 4. Cikgu ada Anis. Next question sayang. Number 4, right? Yes, darling. Antara berikut yang manakah berkaitan strategi dasar ekonomi baru DEB? Number 3 and number 4. Very good sayang. Menambahkan peluang pekerjaan, membasmi kemiskinan. Okay. Balkis, nombor 6 sayang. Balkis. Mengapakah penduduk di bandar juga mengalami masalah kemiskinan? Why sayang? Why? Apa tu? Is it B? No sayang. Penduduk di bandar ini. A. Pilih pekerjaan saya, ambil rotan sama you. Why penduduk bandar miskin? 1, mereka ada apa? Pendapatan yang rendah. Nombor 2, mereka ada masalah perumahan. Apa ni? Tidur orang. Cikgu bawa rotan. I hope next month they can open school. I can Sorry, see that. cikgu. It's okay sayang. Yes, Teacher. Jessica. I'm confused. What's the answer for number 5? Number 5 will be, wait a sayang. Okay, number 5 is what the question is. Okay, gerakan koperasi beda. Cikgu tengok. Oh, cikgu tak ajar number 5. I'm sorry sayang. Okay, cikgu boleh. Okay, dalam usaha meningkatkan taraf hidup di bawah DEB, pembangunan dijalankan menerusi kegiatan koperasi. Nah, apakah program dilancarkan di bawah koperasi? A sayang, penerokaan tanah baru. Jacinta? Yeah, okay. Alright, Okay, Balkis, can understand, darling? Yes, can. Alright, very good. Okay, number 7. Jacinta, give me number 7, sayang. 7. Mengapakah rancangan tersebut diperkenalkan? Membangunkan industri desa. Industri desa? Or B? No. D? Buku hijau, sayang. Buku hijau. Social no, A. Cikgu ambil rotan sama you. Sorry. Buku hijau, what I told you? Menambahkan pengeluaran makanan dalam negara. Betul kan? Makanan. I misunderstood the answer. Sorry. Okay, sayang. So it's actually untuk menambahkan pengeluaran makanan. Can? Yeah, can. Alright. Jinshan, number 8. Apakah peranan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang ditubuhkan pada tahun 1973? LPP. Lembaga Pertubuhan Peladang. What they were doing? Is it D? Yes, sayang. Betul. Membantu petani dalam kegiatan koperasi. Very good. Okay, now. Number 9. Okay, number 9. Cikgu tangkap satu ekor. Mana? Sandreleka. Okay. Okay, Ilhan. Maklumat berikut merujuk kepada agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah dasar ekonomi baru. Apakah agensi tersebut? Rizda. Very good. Okay. Now, kita tengok soalan number... Teacher, I can't hear you now. What's question 9? 9 sayang. Wait, cikgu tengok balik. 9 will be donkey, sayang. Okay. Rizda. Chandralekha, number 11. So 10 don't want 10 not yet finish. No 10, 9 then 10. Okay. 10, faster. Apakah matlamat penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan pada D. Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Very good. Okay, now number 11. Cikgu tangkap lagi seekor. Mana? Danish, number 11. Danish. Antara berikut, yang manakah kemudahan yang disediakan oleh Felda kepada peneroka di kawasan yang baru dibangunkan? A. Sekolah dan klinik kesihatan. Very good, sayang. Okay, and the final question, I got Karan.
Karen, question number 12 sayang. Teacher, Number 12. skim peneroka Felda juga memberi peluang kepada kaum Cina dan India untuk menjadi peneroka. Antara Felda yang dimasukkan ialah Felda mana sayang? dia Apa sayang? Felda? Felda air. No sayang. Felda Rula Belut. Okay, Felda Rula Belut. Okay, now any question so far boleh faham? Boleh ke? Okay, now tengok blue book sayang. Okay, blue book, tolong buat you punya soalan. Okay, ada blue book, shall we do it together? Okay, soalan pertama. Sure. Yes. What time finish again? Now lah, I'm going to finish ready. 5 Oh, minutes. okay. Okay. Now, can I take 5 minutes? Teacher. Okay. Can I answer the first question? Okay. All right. Please. Okay. Apakah tujuan DEB dilaksanakan? I also don't know. Wait. Hey, tengok betul-betul saya cungkil you punya mata keluar. Tengok. Tadi cikgu dah ajar same question. Keseimbangan sosioekonomi. Ayo. Joking also cannot. Tak boleh. You orang takutkan saya tak buat kerja. Saya sudah ajar pun you orang tak tahu. Mesti if in the center can tell you know. Page 90 sayang. Darling. Okay, if at the center can kacau you. Okay, Jinsen, sambung sayang. Yeah, 19 number 2, right, teacher? Yes sayang, betul. Okay, begitu adalah strategi DEB membasmi kemiskinan. Bagaimanakah strategi tersebut dapat dicapai? Is B, right? No sayang. Memperbanyakkan peluang pekerjaan, betul. Apart from that, what we do? D, right? D, yes. The answer D, yes. Menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan. That's why. Yes sayang. What was number 1? Number 1, the answer will be A sayang. Memulihkan social economy, ketidakseimbangan social economy. Then teacher, what does pengagihan ekonomi adil means? That is menyusun semula masyarakat, darling. Oh, okay. Because why? Mereka nak susun semula, agihkan the economy to all the masyarakat. No more the Chinese are peniaga, the Indians are penerima getah. They want to susun balik. Can understand? So that economy akan menjadi lebih adil. Alright? Can understand, Jinshan? Yeah, can. Okay. Now, Ari, third question sayang. Meja? Soalan 3. Soalan 3. Perkara berikut adalah satu maklumat DEB menghapus pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Apakah strategi yang digunakan dalam DEB untuk mencapai maklumat tersebut? Boy. Yes, menyusun semula masyarakat. Very good. Anis, nombor 4 sayang. Number 4, apakah jurang sosioekonomi yang wujud dalam negara kita? Wait. It's number 4 and... Yes, correct. A. Jurang antara masyarakat desa dengan bandar and timur barat dengan pantai timur. Thank you sayang. Balkis, number 5 darling. Number 5. Apakah matlamat rancangan buku hijau yang dilancarkan oleh Tun Abdul Razak pada 1974? What they do sayang? Wait. Buku hijau. Just now cikgu. Green. Kita nak Is it mengembangkan pasar tani? No sayang. Untuk menambahkan pengeluaran makanan di negara kita. Donkey right, Cik? Yes, donkey sayang. Okay. Now, kita tengok yang berikutnya ada seekor cikgu tak panggil. Jitendra. Mana itu budak Jitendra? Yes, sir. Soalan question number 6 sayang. B.
Bacalah, siapa mau baca? Saya baca. Apakah peranan yang dimainkan oleh Felda dalam membasmi kemiskinan? B. Membangunkan tanah. Very good. Number 7, Taran. Taran. Mana itu budak sudah lari? Danish. Number 7. Danish, number 7. Okay. Padanan yang manakah menunjukkan peranan agensi kerajaan yang tepat? Apa sayang? A. Yes, very good. Okay. Number 8. So number 8, cikgu ada lagi seekor. Beda. Sarah. Sarah, number 8 sayang. I read the thing. Yes, darling. Okay. Berikut adalah agensi yang ditubuhkan di negeri Sarawak. Salkra. Apakah tujuan agensi tersebut ditubuhkan? Is it C? Very good sayang. Pembukaan ladang kelapa sawit. Thank you very much guys. So I hope apa yang cikgu ajar hari ini ada masuk dalam kepala anda. Look at your essay question. So next week cikgu akan sambung balik. Kita akan buat sedikit essay. And I'll be seeing you all this week. When sayang? Friday kan? Next week Friday kan? Ada kan aku. Please Joanna, you have to remind me sayang. Can Okay. Okay, bye-bye darlings. Bye-bye, take care. Bye-bye, cikgu. You also take care, teacher. Bye, cikgu. Thank you. Okay, Thank you so darlings. much, Puan Kaloi. Stay safe. Thank you, sir. Thank you, teacher. Love you all. Safe. Love you all. Bye-bye. Take care. See you tomorrow, teacher. Yes. Bye-bye, teacher. Bye-bye, darling. Bye, Bye-bye. teacher. You are immortal. Remember that. Who teach you that? I'm not immortal. I'm We getting have found immortality, Teacher, Puan you are Kaloi. Don't teacher. lie. We will make you immortal, teacher, We by will make some you a ways. cyborg, Puan You all Kaloi. better give me a good result in SPM. Robo Kaloi. Okay, take care. Take care, guys. Take care. Bye-bye. Alright. Love you all. Bye-bye, Puan Bye, Kaloi. teacher. Bye-bye, darlings.